Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dikasih Tuan Imam, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita sambung tadabbur kita daripada surah Al-Insan. Ayat kita pada malam ini ayat yang ke-12 dalam muka surat Mushaf 579. Kita masih lagi dalam ayat-ayat berkait dengan nikmat yang dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas al-abrar, orang-orang yang baik ataupun yang beriman dan beramal saleh. Qala Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harir. Dan Allah membalasi mereka, wa jazaahum. Jazaahum yakni membalasi mereka, mengurniakan balasan kepada mereka, bima sabaru, kerana kesabaran mereka semasa di dunia. Sabar mentaati Allah, sabar menjauhi maksiat, dan juga melaksanakan amalan-amalan yang disebut oleh Allah sebelum ini, dalam ayat sebelum ini, yang menjadi faktor mereka diberi ganjaran oleh Allah, iaitu di antaranya membantu fakir miskin dan juga orang-orang yang memerlukan, melaksanakan nazar ataupun kewajipan, dan juga janji yang mereka lafazkan kepada Allah. Jadi dengan kesabaran itu, kata Allah, Allah menggunakan balasan kepada mereka jannatan wa harira. Jannatan wa harira. Jannatan yakni syurga, wa hariran, dan diberi pakaian dengan pakaian sutera di dalam syurga. Yang ini dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga dan pakailah perhiasan-perhiasan yang disediakan oleh Allah kepada kamu dalam syurga, termasuk pakaian daripada sutera. Di dunia, tuan-tuan sekalian, sebagaimana kita sedia maklum, orang lelaki tak boleh pakai sutera dan tidak boleh pakai emas. Tetapi di akhirat, dalam syurga, pakaian ahli syurga termasuk orang lelaki adalah sutera. Muttaqiina fiha, mereka berada dalam syurga itu dalam keadaan muttaqiina, bersandar atau berbaring, itu muttaqina alal araik, di atas katil-katil pelamin, itu al araik. Dalam bahasa Arab moden hari ini, al araik, al arika, sofa. Kerana sofa ni biasa kalau orang bukan duduk betul, dia duduk sengit, berehat. Sedang tak sedang terlena. Itu sebab sofa tu empuk, memang kerusi untuk manusia berehat. Tapi hakikat dalam tafsir menjelaskan al-araik ini as-surur fil hijal, yaitu katil
yang berada dalam penutup seperti kubah yang dihias dengan kain dan tirai-tirai yang biasa disediakan untuk pengantin. Itu arikah, al-araik. Biasa kalau kita tengok dalam filem-filem lama, bangsawan-bangsawan jadi katil, kemudian ada kubah atas, kemudian ada tirai keliling, rambu-rambu. Itu menggambarkan kepada, sebab itu tuan-tuan sekalian, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga salafus salih, apa saja nikmat dalam syurga yang Allah Ta'ala sebut nama sama dengan apa yang ada di dunia, hanya nama saja. Hanya nama saja, tapi hakikat yang sebenarnya itu lebih daripada apa yang dapat kita gambarkan. Karena di sana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, al-jannatu ma la aina ra'at. Syurga ini suatu nikmat yang tidak ada mata yang pernah melihatnya, wala udhuna sami'at, tidak pernah ada telinga yang pernah mendengarnya. Di dunia ini tak ada mata yang pernah tengok, dan tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, mana bunyi suara, kenikmatan, keindahan, kemerduan suara dalam syurga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Mana walaupun kita gambarkan, Allah Ta'ala sebut dalam syurga ni ada anggur, ada delima, ada sofa ataupun ada katil, singgasana dan sebagainya. Ini mungkinlah Allah Ta'ala sebut itu, kita boleh gambar setakat yang kita biasa tengok, tapi hakikat sebenarnya terlebih daripada itu. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. La yarawna, di mana mereka tidak akan melihat, yakni tidak akan menemui di dalam syurga itu syamsan, sebarang kepanasan matahari, wala zamharira, dan juga sejuk yang melampau. Dalam syurga ini tidak ada, kata ulama, maksudnya ahli syurga ketika dia berada dalam syurga, udaranya sangat menyenangkan, iaitu udara yang sedang dan seimbang, dan mana mereka tidak akan merasai kepanasan dan juga tidak pula kesejukan. Dan ada juga ulama yang menyatakan bahawa dalam syurga ini tidak ada musim panas dan tidak ada musim sejuk. Maknanya semuanya dipanggil udara ataupun hawa, cuaca yang semuanya menyenangkan. Berbeza dengan dalam neraka, semuanya menyusahkan, menyakitkan, memedihkan, merimaskan, ada macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Adapun dalam syurga, segala-galanya indah, segala-galanya mengembirakan, menyeronokkan. Wadaniyatan alaihim zilaluha, dan didekatkan kepada mereka atau dicondongkan kepada mereka zilaluha, bayang-bayang dari pohon-pohon dalam syurga. Wa zulilat qutufuha tazlila, serta dimudahkan, wa zulilat, dimudahkan, qutufuha, dimudahkan kepada mereka untuk memetik buah-buahan, qutufuha, untuk memetik buah-buahan dalam syurga, tazlilan, dengan semudah-mudahnya. Yakni kata ulama, mereka boleh memetik buah-buahan dalam syurga mengikut kemahuan mereka, sama ada sambil berdiri, duduk atau berbaring. Kita ni kalau sambil duduk tu rasanya tak ada lah kot pokok menjulai, kecuali kalau kita kerusi duduk bawah pokok. Ini sambil berdiri, teringat nak makan buah, sambil duduk, sambil baring. Jadi Allah Ta'ala untuk menyebutkan wa dhullilat qutufuha tazlila, dimudahkan
bagi mereka untuk memetik buah-buahan di dalam syurga itu tazlilan dengan semudah-mudahnya. Walahmi turi wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dalam surah apa tuan-tuan sekalian, surah Al-Waqiah, Allah Taala menyebutkan dalam syurga itu wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang mereka boleh pilih, mimma yatakhayyarun, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dalam syurga ini ada buah-buahan yatakhayyarun, daripada apa yang buah-buahan yang mereka boleh pilih nak makan apa, tayyi nak makan apa. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Jadi tuan-tuan dan sekalian, begitulah kenikmatan di dalam syurga. Mungkin timbul satu persoalan, macam mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat 14 ini di awal, wadaniyatan alaihim zilaluha. Mereka berada dalam syurga itu dalam keadaan didekatkan kepada mereka atau condong, wadaniyatan, dana, didekatkan kepada mereka, zilaluha, bayang-bayangan ataupun teduhan pohon dalam syurga. Macam mana Allah Ta'ala sebut bayang-bayang, teduhan pohon dalam syurga, padahal tadinya disebut dalam syurga ni tak ada matahari, tidak ada matahari. Macam mana ayat tadi dalam sekalian, Allah Ta'ala sebut la yarawna fiha syamsan wala zamharira, maka tidak melihat ada dalam syurga itu kepanasan matahari, dan sebagian fasir kata matahari tidak ada dalam syurga. Maka ulama mentafsirkan, kata mereka, ayat ini bermaksud andainya ada matahari di dalam syurga itu, nescaya mereka tidak akan kepanasan, kerana bayang-bayang pohon syurga itu berada berdekatan dengan mereka. Jadi sebagai tuan-tuan parti, kita baca dalam sirah Rasulullah SAW ketika dia masih kecil, dia mintai rombongan perdagangan bersama dengan pak saudaranya, awan menaungi dia. Awan menaungi dia ke mana dia pergi. Dan kalau tuan-tuan sekalian pergi ke Madinah, berhampiran dengan Masjid Nabawi itu, kalau tuan-tuan dan perempuan rajin berjalan di sekitar Masjid Nabawi itu ada 3 atau 4 masjid. Masjid Abu Bakar, satu Masjid Umamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, dan Masjid Umar agak jauh sikit. Jadi kita timbul persoalan, kenapa ada masjid berdekatan? Jadi asalnya bukan masjid, asalnya adalah musalla, tempat sembahyang hari raya. Kerana Nabi SAW bila hari raya, mereka tidak sembahyang dalam masjid, mereka sembahyang di kawasan lapang. Maka pada zaman Umar bin Abdul Aziz, tempat di mana Rasulullah sembahyang raya itu, untuk mengelak daripada ditelan oleh pembangunan, maka dibina masjid. Masjid sebagai wakaf, bukan untuk sembahyang. Tak boleh sembahyang, tak dibenarkan kerana dekat dengan Masjid Nabawi situ. Untuk jaga saja. Kalau tak buat begitu, memang sampai hari ini tak ada lah kawasan tu. Jadi kita pun boleh tumpang tengok di mana tempat Nabi sembahyang raya. Kemudian naik Sayyidina Abu Bakar dia tak sembahyang di situ, dia sembahyang tempat lain. Wallahu alam, sebab apa di kawasan lain. Di kawasan Sayyidina Abu Bakar biasa melakukan solat hari raya itu, di situ dibina masjid lain pula untuk pelihara, untuk jaga. Tapi dekat dengan situlah. Dan masjid yang dikatakan tempat Nabi sembahyang hari raya itu dipanggil Masjidul Al-Ghamamah, Masjid Awan. Al-Ghamamah itu mana awan. Kerana dikatakan ketika Nabi sedang berkhutbah itu, awan sentiasa menaungi Nabi SAW. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh rujuk, sebab tu anak sebut dikatakan. Mana kesahihan tu kena tengoklah disebut mana. Nak kata sahih kau Allahu a'lam, nak kata tak sahih pun anda pun tak semak sejauh mana cerita tersebut. Masing-masing cuma nak sebut Al-Ghamamah, maknanya tuan-tuan sekalian,
Jadi begitulah dalam syurga ni, buah pun, maknanya bila pokok dalam syurga ni, pokok yang berbuah, bila ahli syurga nak makan, dia akan tunduk. Dia akan tunduk. Bukan kita yang panjat, cari galah dan sebagainya. Pokok itu akan tunduk. Ambillah nak ambil. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, kenikmatan dalam syurga. Yutafu alaihim, dan dalam syurga itu akan diedar kepada mereka melalui khadam-khadam syurga. Yutafu alaihim, mana diedarkan. Bi'aniyatin, aniyatin jamak pada ina'in, bekas-bekas ataupun cawan-cawan. Yang ni tak kala mereka berada dalam syurga itu, ketika mereka mau makan atau minum, akan diedarkan kepada mereka melalui khadam-khadam dalam syurga, bi'aniyatin, bekas-bekas untuk makanan, min fiddatin, daripada perak, wa akwabin, dan juga bekas-bekas untuk minuman, akwab, hubun, cawan lah kita sebut. Kanat qawarira, yang kelihatan seperti bekas kaca. Yang qawarir, seperti bekas yang dibuat daripada kaca. Sebab apa kita terjemahkan kanat qawarira? Kanat adalah cawan-cawan ataupun bekas minuman itu seperti bekas kaca. Karena selepas ini Allah Ta'ala sebut qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, yang dibuat seperti bekas kaca tetapi dibuat daripada perak. Ini yang kita tak boleh nak gambarkan. Qawarir, kata ulama dalam tafsir, perkataan qawarir minaz zujaj. Kalau di dunia ini, qawarir itu dibuat daripada qawarir hiya az-zujaj. Zujaj ni adalah kaca, bekas daripada kaca di dunia ini. La yatakunu illa min zujajin, kata Imam Ibn Katsir. Al-qawarir, kalau di dunia bekas dengan sebut dengan qawarir, la takunu illa min zujajin, tidak ada melainkan daripada kaca. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat selepas itu, 16, qawarira min fiddatin, bekas kaca daripada perak, dibuat daripada perak. Jadi sebab itu kita terjemah tadi ni, tuan-tuan bersekalian, dan mereka dihidangkan minuman dalam bekas-bekas untuk minuman, diedarkan bekas-bekas atau cawan-cawan untuk minuman yang kelihatan seperti bekas kaca, yakni pada halus dan jernih. Pada halus dan juga jernih bekas itu. Tapi bukan buat daripada kaca, kata Allah, dibuat daripada perak. Jadi tuan-tuan bersekalian, kita tak pernah jumpa di dunia ini kaca yang macam perak dan perak macam kaca. Perak tapi menembus. Tak tahu kot tuan-tuan pernah jumpa perak tapi boleh nampak benda dalam, ataupun kaca yang berkilat macam perak, melainkan kalau dilapisilah macam cermin, kita kata tu disalut dengan perak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi Allah Ta'ala sendiri sebut begitu, qawarira min fiddatin, iaitu bekas seperti kaca tetapi dibuat daripada perak, yakni kata ulama tafsir, bekas minuman tersebut bahannya dari perak, namun kelihatan jernih seperti kaca, di mana dapat dilihat dari luar isi dalamnya. Qaddaruha taqdira. Qaddaruha, mereka yakni khadam-khadam yang berlegar membawa bekas
makanan dan minuman dalam syurga, atau ahli-ahli syurga itu sendiri akan menentukan, ini qaddaruha, mereka akan menentukan bekas-bekas minuman itu dengan satu kadar mengikut yang diingini peminum, untuk menghilang dahaga mereka tanpa kurang dan tanpa berlebihan, dan juga mengikut bentuk tertentu yang diminati mereka. Itu ada khilaf ulama dalam mentafsirkan. Allah Ta'ala sebutkan qawarira min fiddatin, cawan-cawan atau bekas-bekas minuman yang kelihatan seperti kaca tapi dibuat daripada perak. Qaddaruha, mereka yang menentukan bekas itu taqdiran, mengikut keinginan mereka. Sebagian fasih kata mereka yang menentukan isi air dalam bekas itu banyak mana. Maknanya kalau mereka nak minum separuh cawan, maka separuh cawan lah. Dan sebagian fasir menyatakan bahawa dari segi keindahan bekas itu, qaddaruha taqdira, kalau mereka gambarkan, inginkan bekas, maka minati bekas sekian-sekian, maka akan tiba kepada mereka itu bekas seperti sekian-sekian. Jadi itu khilaf di kalangan ulama dalam mentakdirkan qaddaruha taqdira. Jadi menggambarkan kepada kita, tuan-tuan dan sekalian, dalam syurga ini Allah Ta'ala melayan hamba-hamba dia yang beriman sangat hebatlah. Maknanya kalau di dunia ini manusia nakkan kemewahan, tuan-tuan sekalian, orang yang beriman dia akan mencari kemewahan akhirat, sebab dia tahu kemewahan di dunia ini tidak ada yang boleh menandingi kemewahan di akhirat. Dan lagi pun tuan-tuan sekalian, kemewahan di dunia ini kalau kita nikmati dengan berlebihan, dia akan bawa mudarat. Apa saja tuan-tuan sekalian, sebut apa saja nikmat di dunia ini, kalau lebih mudarat. Makan lebih, darah tinggi, kencing manis, itu semua terlebih makan. Kalau kurang pun tak boleh, lebih pun tak boleh juga. Dan tuan-tuan sekalian, tidak ada kenikmatan di dunia ini melainkan dia ada tarikh luput. Biasa manusia ini kenikmatan dia panca indera lah. Dia panggil apa? Alat yang Allah Ta'ala jadikan pada tubuh dia untuk merasai kenikmatan ini ada 5 panca indera. Tapi sebenarnya Imam Ghazali kata ada 6. Tapi yang ke-6 itu jarang-jarang, orang tertentu saja. Dan yang ke-6 itu sebenarnya kenikmatan yang paling hebat. Tapi banyak manusia tu dia menumpukan kepada kenikmatan 5, iaitu mata, iaitu deria lah tuan-tuan sekalian. Al-hawas al-khams, kenikmatan mata, mata seronok tengok, telinga seronok dengar, halwa telinga dia panggil, cium, bau, harum, kemudian lidah, rasa masam, manis, masin dan sebagainya, dan juga rasa. Sebab tu manusia ni dia cipta aircon, dia nak rasa seronok. Tapi kalau aircon lebih sangat, tuan-tuan sekalian, demam. Kalau panas pun demam juga. Dan satu lagi kenikmatan yang manusia jarang-jarang guna, iaitu deria. Deria yang ke-6 iaitu hati, al-qalb. Sebab itu orang beriman dia merasai kelazatan bersama dengan Allah Ta'ala itu lebih daripada kelazatan indera, deria. Lagi kuat iman dia, lagi seronok semayang dia, baca Quran dan sebagainya. Itu kenikmatan itu tak dirasai oleh indera, dirasai oleh hati. Sebab itu Al-Imam Malik Ibn Dinar, salafus salih, dia kata ramai di kalangan manusia ini yang mati tapi tidak merasai kenikmatan, nikmat yang paling lazat di atas muka dunia ini. Orang tanya dia, wahai Malik Ibn Dinar, kenikmatan apa itu yang kamu rasa kami tak pernah rasa? Atau ramai orang tak pernah rasa. Lalu dia menyatakan, dia kata dia ma'rifatullah,
kenikmatan mengenal Allah. Mana kenal Allah Ta'ala. Kenikmatan mengenal Allah Ta'ala. Ramai orang tak rasa. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dan di akhirat nanti di antara kenikmatan yang Allah Ta'ala janjikan kepada manusia orang beriman, dan insya-Allah kita di antaranya lah mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, iaitu ru'yatullah, melihat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Surah Yunus. Bagi orang yang melakukan kebaikan untuk mereka al-husna, iaitu syurga. Al-husna ni balasan baik, iaitu syurga, wa ziyadatun, kata Allah, dan satu tambahan. Ulama mentafsirkan iaitu ru'yatullah, melihat Allah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar, yang paling hebat. Wa yusqauna fiha, dan mereka diberi minum fiha, di dalam bekas-bekas minuman tersebut yang dibuat daripada perak, tapi kelihatan seumpama kaca tu, diberi minum dengan ka'san, dengan arak, kana mizajuha zanjabila, yang mana campurannya ialah zanjabila, yakni halia. Ini tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan dan puan ingat, sebelum ni diberi minum dengan air yang kana mizajuha kafura. Ayat berapa tuan sekalian? Ayat 5. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka diberi minum dari bekas yang penuh berisi air atau arak, yang adalah campurannya adalah kafur. Itu kafur, kita dah cerita dah kafur. Kafur ni satu jenis air daripada mata air dalam syurga yang namanya kafur, yang mana sifat air itu dingin, harum, dan warnanya indah macam mana kapur baruh. Dari segi sifat Allah Ta'ala cerita. Kalau Allah Ta'ala cerita benda yang Allah Ta'ala tidak cerita kepada kita, benda yang dipanggil apa, erat ataupun hampir-hampir dengan dunia, nanti kita akan terpinga-pinga. Allah Ta'ala nak cerita apa kat kita ni? Jadi Allah Ta'ala cerita benda yang ada, tapi nama lah, nama dan juga sikit-sikit ada. Dan sekarang ni pula Allah Ta'ala sebut ayat 17 ni pula, mereka diminum di dalam bekas-bekas tadi ni, ataupun cawan-cawan yang kelihatan seperti kaca tapi dibuat dari perak tadi ni, ka'san, sebagian mufassir menterjemahkan iaitu arak, ataupun minuman dalam syurga. Kana mizajuha, yang mana campuran dalam minuman itu, kali ni pula, kalau tadi kafur, yang ni pula zanjabila halia. Yang ni kata mufassir, di antaranya dalam tafsir Al-Muqtataf min Uyun Tafasir, dia kata iaitu yakni rasanya menyerupai halia. Rasa menyerupai halia, dan sifat dia berbeza dengan kafur. Kalau kafur sifat dia dingin. Yang ni pula halia ni sifat dia panas. Mungkin boleh pilih lah maknanya, kalau siapa yang nak minuman tu mana macam halia, rasa halia, halia. Kalau rasa kafur, kafur. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan lagi kepada kita. Sebab itu dalam tafsir Safatul Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni kata dia, orang Arab amat menyukai minuman yang dicampur dengan zanjabil halia kerana aromanya harum. Berkata Imam Ibn Katsir, ada ketika mereka dihidangkan dengan minuman yang bercampur kafur,
iaitu yang bersifat dingin, dan ada kalanya dicampur halia yang bersifat panas, maka mewujudkan keadaan yang seimbang. Namun perlu diketahui bahawa tidak ada dalam syurga sesuatu yang menyamai di dunia melainkan pada nama saja. Kita sebut tadilah. Jangan tuan-tuan kata pula, kalau setakat halia saya duk minum tiap hari dah ustaz. Sebab tu nama saja. Nama. Kemudian halia ni pula tuan sekalian, dia bukan mizajuha zanjabila, campuran dia itu halia. Tapi halia itu kata Allah ainan, iaitu satu mata air dalam syurga. Satu air mata air dalam zanjabila ini. Zanjabil itu adalah atau minuman yang mereka minum itu adalah daripada ainan, satu mata air dalam syurga. Fiha di dalam syurga, ainan, satu mata air dalam syurga. Kafur sebelum ni pun mata air dalam syurga juga yang namanya kafur, yang sifat dia itu dingin, putih, harum, aroma, wangi, harumlah kita sebut. Dan yang kedua ini Allah Ta'ala sebut mata air yang namanya zanjabila. Dan dalam tempat lain, dalam surah lain tuan-tuan sekalian, anda pun tak sempat nak cari, di sana ada satu mata air pula tuan-tuan sekalian, yang namanya di sini kafur, kemudian zanjabila. Ada satu lagi tuan-tuan sekalian, nama mata air, kalau tak silap nama tasnim. Tasnim. Ainan tusamma ainan zanjabila, kata Allah, merupakan satu mata air fiha di dalam syurga, salsabila, yang diberi nama salsabil. Yang mana dia dua nama, zanjabil dan juga salsabil. Dan maksud salsabil ini, kenapa diberi nama salsabil? Kerana airnya yang enak dan mengalir lembut ke dalam kerongkong, itu salsabil. Sebab tu kita sebut tadi berbeza. Halia, kalau halia di dunia tuan-tuan sekalian, bila kita minum, dia akan sangkut. Dia akan sangkut di lidah. Dia akan rasa perih. Dan juga kalau kita tak tapih betul-betul, dia akan rasa sergai-sergai. Sebab tu biasa orang campur dengan apa? Orang bubuh dalam teh, bancuh teh halia. Ataupun kena dipanggil apa, begitulah. Tapi Allah Ta'ala sebut tu sama salsabila. Mata air zanjabil ini dinamakan juga dengan salsabil kerana airnya yang enak dan mengalir lembut ke dalam kerongkong. Kata Imam Qatadah, para muqarrabun meminum minuman dari mata air ini sepenuhnya. Adapun ahli syurga yang lain, mereka hanya minum campurannya saja. Itu seolah-olah Imam Qatadah, seorang mufassirin, zanjabil ataupun salsabila ini, pada pandangan dia, merupakan mata air yang paling tinggi. Al-muqarrabun, as-sabiqun, orang yang paling hampir dengan Allah, bila-bila masa pun minuman dia semua daripada mata air ini. Tapi ahli syurga yang lain campuran saja. Mana air biasa ataupun arak dalam syurga, susu dalam syurga dan sebagainya, cuma campuran saja, zanjabila dan salsabila ini. Tapi al-muqarrabun itu memang minuman mereka yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk mereka. Tapi ada juga ulama yang menyatakan bahawa tidak, dia kata minuman dalam syurga itu dia ada 3 sifat. Mana minuman dalam syurga itu dia gabung dalam ayat 5 tadi, campur dengan ayat ini 17, dia gabung sekali.
Ada pandangan ulama berkata minuman ahli syurga dinginnya seperti kafur, rasanya seperti zanjabil, halia, dan baunya seperti kasturi. Khitamul misk. Adalah kerana mana penghujung setelah minum tu akan rasa bau kasturi. Setelah minum tu dia akan belhak tu bau kasturi. Kita habis makan, habis minum tuan-tuan sekalian, bila belhak tu boleh tengoklah. Tengok kalau makan durian, belhak durian. Kalau makan gulai, tak lama belhak gulai. Kalau minum apa sajalah. Memang begitu tuan-tuan sekalian. Kita makan apa semua, penghujungnya bahan buangan. Peluh, buangan dan sebagainya. Tapi ahli syurga ni khitabul misk. Penghujung itu ialah kasturi. Itu hebatlah. Tak boleh nak gambarlah dalam syurga ni tuan-tuan sekalian. Sampai ahli syurga ni tak berhingus, tak berpeluh. Dalam hadis menceritakan suami keluar daripada rumah. Kemudian disapa oleh bayu dalam syurga. Dia lagi semakin lawa, semakin indah. Balik di rumah, isteri tengok, awak dah lawa sangat. Lawa lagi daripada keluar. Waktu keluar tadi lawa dah, tapi balik ni lawa lagi. Suami pun kata, kamu pun saya tengok lawa daripada saya keluar tadi. Tapi kita tuan-tuan sekalian, waktu keluar rumah lawa, dengan sikat apa semua, dengan wangi harum, balik boleh tengoklah dah buat kerja berpeluh. Beza dia panggil itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala suruh nikmat itulah, kalau kamu nak berlumba untuk dapat, untuk mengejar nikmat yang kekal abadi itu. Adapun nikmat dunia ini sederhana, sikit-sikit saja. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Wa yatufu alaihim, yatufu berlegar di sekitar mereka, yakni di sekitar al-abrar, orang-orang baik, orang beriman dan beramal soleh yang menjadi ahli syurga itu berlegar di sekitar mereka wildanun mukhalladun. Wildan ini anak-anak, mukhalladun yang kekal muda, yang tidak akan tua, yang tidak akan mati, yang mereka dijadikan Allah untuk berkhidmat kepada orang-orang yang beriman dalam syurga. Sebahagian mufassir kata anak-anak ini adalah anak-anak manusia yang mati kecil. Lalu dalam syurga nanti, oleh kerana mereka ini sebagaimana disebut oleh Al-Imam Hasanul Basri, kata dia wildanun mukhalladun ini ialah kanak-kanak, anak-anak manusia yang mati ketika kecil di dunia. Mereka tidak memiliki kebaikan untuk diganjari dan tidak pula pernah buat kejahatan untuk dihukum, maka dijadikan khadam dalam syurga. Itu pandangan daripada Imam Hasan al-Basri. Tapi ada pula ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa wildanun mukhalladun ini kejadian yang khusus. Karena manusia ini, tidak ada manusia melainkan semuanya akan dijadikan semula, sama ada yang mati kecil ke, yang mati tua ke, semuanya Allah Ta'ala akan jadikan semula dalam usia 33 tahun. 30 hingga 40 sampai bila-bila, dan tinggi 60 hasta ikut tinggi Nabi Adam. Dan sampai bila-bila ahli syurga. Jadi wildanun mukhalladun ini bukan anak-anak manusia, tidak. Mereka itulah kejadian khusus Allah Ta'ala, dijadikan Allah untuk berkhidmat pada ahli syurga. Tapi ada juga ulama, di antaranya Imam Hasan Basri, menyatakan bahawa wildanun mukhalladun itu adalah anak-anak manusia yang mati ketika kecil. Tak kiralah anak orang Melayu ke, anak orang Cina ke, anak orang India ke, anak orang Islam ke, anak orang kafir ke, sebab mereka mati belum balik, belum mukallaf. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, dalam Islam. Jadi sebab itu bila mereka mati sebelum balik, maka mereka dikira sebagai muslim, ahli syurga. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, itu dan dia menunggu mak ayah dia yang mukmin di sana.
Dia menunggu mak ayah dia yang mukmin di sana, tuan-tuan muslim. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kau melihat mereka, yakni jika takdirkan kamu dapat melihat mereka semasa mereka bertebaran dalam syurga melayani ahli-ahli syurga, itu maksudnya nescaya kamu akan menyangka mereka adalah mutiara-mutiara yang sedang berserakan. Manakala kita duduk di dunia ini, Allah Ta'ala buka hijab, boleh tengok kepada syurga. Wildanum khaladun ni, pelayan-pelayan syurga ini sedang berlegam melayani ahli syurga. Kamu akan melihat lu'lu'an mansura, seperti permata-permata lu'lu' yang sedang berjalan. Itu keindahan Allah Ta'ala gambarkan begitu. Kata mufassir, kerana keindahan mereka, kejernihan warna-warna mereka, dan juga sinaran wajah-wajah mereka. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan jika kamu melihat di sana, yakni kata ulama, jika kamu melontarkan pandanganmu ke mana-mana tempat dalam syurga itu, ra'aita na'iman, nescaya kamu akan melihat kenikmatan, kenikmatan yang tak dapat kamu gambarkan. Wa mulkan kabira, dan kamu akan melihat kerajaan yang besar, yang sangat luas, yang tanpa penghujung dan tanpa kesudahan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang paling lekeh dalam syurga, orang yang paling akhir sekali, orang yang paling akhir sekali masuk syurga. Dia dah dikeluarkan daripada neraka, dikeluarkan daripada neraka, mana mukmin, al-mukmin al-asi, akhir last sekali. Dia dikeluarkan daripada neraka dan dia last sekali masuk syurga. Bila dia masuk dalam syurga itu, Allah Ta'ala suruh pergi cari tempat dia. Dia pun masuk. Dia kata, ya Allah, tak ada, penuh. Dia duduk ingat macam di dunia lah gamaknya. Bila lambat tuan-tuan sekalian pergi dalam taman tu, tengok daripada jauh semua pakai ada kereta depan rumah. Dia buat kesimpulan, kata maknanya semua orang sewa dah. Rupanya ada kawan ada satu rumah tu 2 biji kereta. Dia tumpang kereta situ. Allah Ta'ala kata, masuk lagi, tempat kamu ada. Aku kurniakan untuk kamu kerajaan 10 kali ganda besar bumi. Itu orang paling lekeh dalam syurga. Kerajaan 10 kali ganda besar bumi. Hak yang hebat tak tahulah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala sebut. Wa idza ra'aita samma, jika kamu dapat melihat di sana, yakni jika kamu melontarkan pandangan kamu ke mana-mana tempat dalam syurga tu, ra'aita na'iman, nescaya kamu akan melihat kenikmatan yang kamu tak pernah tengok. Wa mulkan kabira, dan juga kerajaan yang sangat luas, sangat besar. Jadi tuan-tuan sekalian, orang hari ini kadang-kadang bergaduh, berebut tanah lah, berebut itulah, berebut ini. Itu cara individu. Kalau cara kerajaan pula perang. Perang kerana berebut minyak, berebut hasil bumi dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, kita tak payah. Kita berebut berlumba-lumba kita untuk mendapat syurga. Syurga ni luas tuan-tuan sekalian. Arduhas samawati wal ardh. Seluas bentangan dia. Ardu ni mana bentang. Bentang pun lebar, seluas lebar sekalian langit dan juga bumi. Tinggi Allah Ta'ala tak sebut tinggi mana. Tapi Nabi sebutlah hadis syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus, yang betul-betul di bawah arasy Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan sekalian, kita sampai pada malam ni ayat 20. Selepas ni ayat 21, Allah Ta'ala cerita pula pakaian. Yang pakaian ahli syurga. Yang ni insya-Allah masuk dah waktu kan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.